Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Saya Haziq dan saya berasal daripada Pulau Pinang. Umur saya 23 tahun dan hari ini saya ingin berkongsi mengenai pengalaman seram yang bukan saya yang lalui tapi ahli keluarga saya, iaitu mak saya yang bekerja sebagai jururawat di salah satu hospital di Pulau Pinang lah. First thing yang saya nak sampaikan dekat sini, macam yang kita tahu dekat hospital ni, overall hospital mana-mana pun dekat Malaysia ni memang hospital yang lama. Lagi-lagi hospital kerajaan. So macam kita tahu kalau hospital kerajaan ni struktur bangunan dia pun dah lama, dah usang kan sebab dah lama beroperasi. So mak saya ni bekerja sebagai jururawat dah hampir 15 tahun dan dia masih lagi bekerja di bahagian ward bersalin. Mak saya ni dia banyak kali cerita dekat kita orang satu family ni, kadang dekat saya, especially dekat saya lah, bila dia balik kerja ke, mak saya ni ditugaskan jaga seorang pesakit muda lagi, umur dalam lingkungan 15 ke 18 tahun macam tu. And nama saya tak boleh nak bagi tahu sebab pesakit tu dah tak ada sekarang. Dan kisah dia, mak saya ni ditugaskan jaga dekat ward bersalin. Pesakit ni dia dah bersalin, seorang bayi perempuan rasanya. Bila setiap kali malam kan, bila mak saya pergi cek pesakit ni, dia macam selalu meracau tau. Dia meracau yang bukan orang biasa meracau tu. Kadang dia menangis, kadang dia cakap dia ada kena ganggu, macam bisikan-bisikan macam tu. Awalnya macam mak saya ni rasa macam benda tu standard lah, macam bila hospital ni kadang orang tu tak biasa dengan tempat tu. Sebab tu dia rasa macam tak selesa dekat situ. Pesakit ni dia bukannya bersalin je, dia macam ada masalah lain. Bila malam-malam, dia tak senang duduk. Kadang tu sampai bising, sampai ganggu pesakit-pesakit lain. Bila dia decide nak cerita dekat mak saya tu, dekat situlah dia kata dia dah tak tahan. Sebab bila malam je, dia akan nampak satu kelibat putih tinggi. Dia kata tinggi tu dia gambarkan tinggi ceiling hospital tu adalah dalam 7 kaki macam tu kan. Dia kata dia tengok benda tu asyik melekat je dengan dia. Sampai kan buat dia tak tahan sebab benda tu selalu muncul dekat tepi dia, dekat bawah katil dia. And bila dia cerita dekat mak saya ni panggil ustaz. Bila dah start buat ruqyah tu, awalnya pesakit tu okey je. Bila dah start ruqyah tu, pesakit tu start meronta-ronta. And bila diselidik kan, dapat tahu yang bekas boyfriend kepada pesakit tu ada hantar something lah, macam sihir kan dekat dia, sampai kan dia merana macam tu. Dia merana tu bukan yang merana biasa-biasa. Bila kita ni selalu kena kacau kan, benda tu kan kacau mental kita kan, sampai buatkan dia ni dah depress. Bila dah rawat betul-betul, dia jadi makin kronik. Ustaz tu cakap mulut dia ni macam ada keluar something lah, macam keluar serangga something, sampai buatkan pesakit ni tak sedar diri. Tahulah kan sihir tu macam mana kan, sampai seksa dia tu sampai mati lah. Macam tu lah, benda tu hilang macam tu. Side lain pula, mak saya ni bila kerja shift malam, dia akan parking kereta dia dekat depan bilik jenazah tau. Lepas tu setiap kali mak saya ni balik kerja shift malam, masa tu atuk saya ada dekat rumah, arwah atuk saya. Bila balik, atuk saya ni macam pelik lah kan. Masa mak saya balik pun, mak saya cerita macam dia rasa tak sedap badan. Dan bila sampai rumah, dia parking kereta dia depan pintu rumah. Atuk saya tegur, dalam kereta tu ada siapa je? Sebab dia nampak ada seorang lelaki, mata dia warna merah, duduk bahagian seat belakang. Atuk saya tegur macam tu lah dekat mak saya. Kita nak cerita pasal orang yang kerja hospital ni, orang dah anggap macam benda ni biasa lah bagi diorang. So mak saya just baca ayat kursi, zikir-zikir yang patut untuk elakkan benda tu lah. Esok tu okey, alhamdulillah, tak ada apa-apa. Kesimpulannya saya nak cakap, kalau apa-apa yang kita nampak tu, apa-apa yang kita rasa tu, better kita jangan tegur lah. Mana tahu kalau kita tegur dia, takut benda tu akan trigger untuk dekat dengan kita. Better kuatkan iman dan muhasabah diri lah. Itu sahaja daripada saya.